Kalau belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan notification button. Merci beaucoup. Ini adalah bekas orange juice, boleh guna juga bekas susu macam karton susu ke. Ini lebih kurang samalah, packaging yang sama ya. Jadi apa dah aku nak buat ialah dah aku nak buka penutup ni, dah aku akan biarkan dah aku punya biji benih tu membiak dalam bekas macam ni . So, senang je guna yang macam ni, buka macam ni . Lepas tu kita bersihkan dulu lah. Kalau tak kan ada rasa orange juice pula kita punya toge kan. If I manage to open it, of course. Dia time kita nak buat something tu, time tu lah dia susah nak buka kan. Sampai nampak yang macam silver kind of thing kat dalam tu dia nampak. There you go. Okie dokie. So, dalam dia macam ni. Seperti you all nampak yang ada macam colour silver ni. Kan? So, marilah kita bersihkan dulu. Tu dia telah pun dibersihkan. Sekarang kita nak buat lubang di bawah. Untuk, meleleh lantuk lah. Untuk bila kita letak benih dia dan kita letak air. Adalah air tu keluar sikit, tak adalah dia bertakung kat dalam tu. Kita just nak benih dia lembab, bukan air bertakung ya. Jadi kita lubang-lubangkan lah. Guna pisau sikit-sikit je. Cucuk pula tangan aku orang. Takut juga tercucuk tangan ni kan. Di bahagian keras susah pula nak cucuk. Okay, I think that's enough lah. Marilah kita masukkan toge kita. Toge pula, benih kacang tu. Ini kacang yang telah direndam semalam. Dah aku buang dia punya air sikit lah. Sikit je ya. Lepas tu marilah kita masukkan, proses masukkan dia dalam ni. Dalam bekas ni. Ini adalah kacang hijau 50 gram ya. Dah aku timbang 50 gram semalam. Dan dah aku rendamkan dalam air semalaman. Jadi dah nampak dia mengembang. Dah aku tengok pelbagai cara dekat YouTube orang buat. Ada yang dia buat tu kerepot-kerepot dia punya toge. Aku tak suka kerepot-kerepot. Bukan kerepot macam mana. Dia jadi macam bengkok-bengkok. Aku tak suka. Aku suka dia jadi lurus dan panjang dan tinggi. Macam tu. Jadi bekas macam ni sesuai lah. So bila kita letak macam ni nanti dia akan naik ke atas. Ada enough space. Oh ada orang yang buat tu dia buat macam ni. Jadi kerepot-kerepot. Tak cukup tempat dia nak meninggi. Jadi macam ni dia cukup tempat untuk dia meninggi. Jadi tak ada masalah. Dia tidak akan menjadi kerepot. Dia akan menjadi tinggi. Galah begitu toge kita. InsyaAllah. Macam tu, okey. Kemudian bolehlah kita tutup supaya mengelakkan ada cahaya matahari masuk. Jadi kita kena make sure yang kita tutup dia betul-betul lah. Kita tak nak ada cahaya matahari masuk. Ada cara lain, diorang gunakan macam tapis tu. Lepas tu rendam dengan ada bekas bawah tu. Lepas tu ditutup dengan plastik tu sampah lah. Semuanya terpulang kepada anda nak buat macam mana. Dah aku buat macam ni. Lepas tu, jeng jeng jeng. Kemudian kita nak letakkan dalam bekas seperti ini. Akan tetapi kita kena letakkan macam medium untuk dia. Dah aku tengok je lah apa yang ada depan mata kan. Ini ada yang depan mata ni. So letakkan atas ni supaya dia punya dasar ni tak sentuh kat bawah ni. Bila air meleleh dia tak ada sentuhan lah dengan dasar kotak ni. Sebab kita akan siram air, Nyonya bangun pagi siram pokok bunga tu. Kita akan sentiasa siram kita punya benda Allah ni 2 kali sehari. Maksudnya dah aku pagi ni dah buat, jadi dah aku akan buka dan siram dengan air petang nanti pula. Jadi ini kita biarkan jauh daripada cahaya matahari ya, di dalam room temperature macam tu. So dah aku, in my case, dah aku nak letak kat dapur lah. Ya. Okey, kiranya hari pertama lah ya, selepas di
So, nampak dia dah start mengembang ya. Okey, boleh nampak clear. Seperti anda lihat. Okey, hari pertama. So, sekarang apa kita nak buat ialah kita nak basuh dia pagi dan petang seperti yang dah aku mention ya. Letak air. Biarkan dia tus air dia lah Make sure tak ada air bertakung di dalam. Kita tak nak air kat dalam. Kita nak dia lembap saja. Itu saja. Jadi dah aku nak tutup dulu. Kena make sure tutup. Tiada cahaya matahari yang boleh masuk. Sebab tu pentingnya bila kita letak dalam bekas, kena ada support macam ni supaya dasar dia tak sentuh supaya kotak ni tak sentuh dekat dasar dia dan air pun boleh bertakunglah ke bawah dan tidak sentuh kita punya kotak ni. So, next step adalah petang karang kena buat the same procedure. Okey, itu dia. Benih daripada, tak tahulah, honeydew ke? Atau rock melon ke? Dah aku tak tahu beza dia. Aku panggil semua semua honeydew aku panggil. Ni dah aku simpan sebab dia sangat manis. Tak rugi pun kita cuba kan. Tumbuh atau tidak itu lain cerita. Tapi buat masa ni dah aku bersemangat nak buat tanaman sendiri ya. Mungkin Allah beri masa sebab tourism down, sementara bisnes belum back to normal, jadi dah aku luangkan masa untuk buat benda-benda berfaedah macam ni. Ini yang jenis yang sama tapi buah yang lain ya. Dia buah yang sama, jenis yang sama tapi buah yang lain. Sudah aku nak tengok lah nanti, banyak tu kot. Sudah aku nak try tanam nanti. Semua asal nampak benih je sekarang aku simpan. Budak-budak ni geleng kepala je. Kau geleng-geleng kepala kalau buah dia keluar nanti ya, sekel-sekel kepala kalau sibuk-sibuk Jangan lupa subscribe dan tekan notification button. Merci beaucoup. Lunchku hari ini adalah paru berlado, ada daun bendi, bukan daun bendi, sayur bendi, lepas tu ada sayur leek. Aku dah rasa nak menangis you all makan. Masya Allah. Kalau you all nak tahu resepi paru beladoku, boleh refer pada link di caption. Itu cuma dalam resepi itu, aku tak ada tambah daun sayur bendi, tapi you all boleh tambah apa saja sayuran yang you all nak. Nak menangis aku. Tu fais mal. Qu'est-ce que t'as, toi? Le téléphone, maman. Dah. Assalamualaikum, bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Masanya untuk prepare makan malam. Daku. Hai semua pula. Daku, kalau ikutkan hati aku malas sangat nak masak. Tapi bila tak masak, hok jate-jate kan moncong. Tahu? Tu masalahnya hok jate-jate ni. Ini quiche Lorraine ni, dah aku pernah buat sebelum ni ya. Jade, she's coming to me. Pernah buat sebelum ni. Jadi kalau you all nak tengok complete resepi tu, boleh tengok dekat videoku sebelum ini bertajuk quiche Lorraine. Videoku ke Jade yang buat Jade kot? Dekat channel Jade, quiche Lorraine ya. Cepat buat dia. Okey, ini adalah 200 ml fresh milk. Kemudiannya 200 ml heavy cream. Kemudian dah aku nak masukkan 3 biji telur. Dan aku nak masukkan terus setengah sudu kecil serbuk ayam. Setengah sudu kecil serbuk ayam. Sedikit garam.
Marilah kita pukul adunan kita. Okey, kemudian bolehlah masukkan. Dan aku menggunakan pastry base yang ready made ya. Dan aku tak ada masa nak buat daripada from A to Z. Daripada awal tak ada masa ya. Dah ada benda senang ready made, kenapa nak susahkan diri kan? Dan aku buat 2 portion ya. Kemudian dan aku akan menggunakan lardon. Kalau tak ada, boleh guna je apa-apa. Tapi basically quiche Lorraine ni sebenarnya guna sort of like turkey ham ke. Kalau original punya recipe, of course lah dia guna yang tak halal kan. Tapi kita boleh modify. Jadi dah aku gunakan yang ini, 1 portion. Letak je atas tu, Dam. Okey, kemudian bolehlah taburkan cheese. Daku tak ada cheddar cheese. Jadi dah aku gunakan je lah mozzarella. Mozzarella yang ada. Yang dah aku bekukan. Lepas tu kita bakar dalam oven pada suhu 190 degree. Ana Syifa nak makan. Sekarang pukul 7.40 pagi. Ana Syifa nak pergi sekolah. Tapi sebelum pergi sekolah, dia suruh pakaikan dia punya hoodie dulu lah you all. Lama cantik tak tu Ana Syifa. Senyum macam mana senyum? Suri, tu fake smile. Review sikit roti tu. Pourquoi tu jettes? Tu ramasses? Ramasse, mets-le dans l'assiette. Là. On pose dans l'assiette. Merci, c'est très bien. C'est cool. Pose l'assiette. Pose.
Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan tekan notification button. Merci beaucoup.